Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 7 April dan sejak Jumaat lepas, setepatnya selepas solat Jumaat, tersebar satu poster ataupun posting seperti ini di Facebook. Okey, silakan baca bagi sesiapa yang belum baca lagi. Yang ini dikatakan terserempak dengan Wahabi masa solat Jumaat tadi. Lepas bagi salam, terus dia keluar masjid dengan anak-anak kerana takut terlibat dengan bid'ah zikir berjamaah. Okey. Baik. Jadi posting ini mendapat kritikan yang banyak dan setelah diberikan banyak kritikan, tuan punya posting membuat damage control bahawa dia sebenarnya merujuk kepada satu individu. Satu individu yang katanya sebelum itu pernah mendakwa dirinya adalah Wahabi. Hehehehehe. Siapa percaya angkat tangan. Dan kemudiannya tuan punya posting pula mengancam orang-orang yang mengkritik itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Play victim pula. Hehehe. Okey, tak apa ya. Jadi yang saya nak ulas di sini ialah tentang zikir selepas solat Jumaat. Para penonton yang dirahmati Allah, saya nak tanya dulu. Kan kita selalu solat Jumaat dan sebahagian kita mungkin berzikir selepas solat Jumaat. Jadi saya nak tanya, di sana ada tak hadis yang sahih atau hasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir selepas solat Jumaat? Okeylah, tak apa-apa. Kita bagi can. Hadis do'if pun boleh. Atas tujuan keutamaan beramalkan. Hadis do'if yang ringan kedo'ifannya. Maka sekarang ni saya perincikan soalan saya. Apakah di sana ada hadis yang sahih atau hasan atau ringan kedo'ifannya yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir selepas solat Jumaat? Atau mengajar kalimah-kalimah zikir selepas solat Jumaat. Ada tak pernah jumpa mana-mana buku ke, ustaz yang mengajar ke, poster ke? Sebab poster yang gantung zikir selepas solat berdasarkan sunnah banyak kan? Tapi saya merujuk spesifik kepada solat Jumaat. Okey, setahu saya tak ada, tapi mungkin saya yang tak tahu kan, mungkin saya yang terlepas kan. Jadi sebab tu saya bertanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang berkata, okey, meskipun tak ada hadis yang menerangkan zikir secara khusus selepas solat Jumaat, baik yang baginda amalkan sendiri ataupun yang baginda ajar, kita boleh kiaskan kepada solat Zuhur. Maka boleh baca zikir-zikir selepas solat Zuhur untuk selepas solat Jumaat. Para penonton yang dirahmati Allah, kias memang salah satu sumber dalil dalam agama ya. Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan sebagainya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila para ulama usul fiqh meletakkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum, mereka meletakkan beberapa syarat. Antara syaratnya, qiyas itu digunakan untuk memberi hukum, untuk mengistimbatkan hukum kepada suatu isu baru yang timbul selepas zaman pensyariatan, selepas fasa pensyariatan. Maknanya Al-Quran telah sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka timbul sesuatu isu baru. Macam mana nak letak hukumnya? Maka isu baru itu dikaitkan dengan sesuatu isu, satu perkara, satu hukum yang sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedia ada nasnya, dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kesamaan ilat di antara kedua-duanya ya. Jadi qiyas ni kita guna untuk memberi hukum kepada satu isu yang baru timbul selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni solat Jumaat adalah sesuatu yang sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir selepas solat pun memang sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ni selepas solat Jumaat.
Ada ataupun tidak. Ingat ya, solat Jumaat bukan isu baru. Ia adalah perkara yang memang sudah sedia ada pada zaman pensyariatan, pada zaman Al-Quran dan As-Sunnah. Ia memang sudah sedia ada. So kalau nak guna pakai kias, kena semak dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kias tidak boleh diguna, antara syarat kias ialah ia tidak boleh diguna untuk meletakkan hukum ke atas satu perkara, satu isu yang sudah memang ada nasnya. Sudah memang ada nasnya, baik daripada Al-Quran ke As-Sunnah ke, you tak boleh pula pergi letak kias untuk meletakkan satu hukum yang lain pula. Alright? Dan dalam hal ini kita ada nasnya, sudah ada dalilnya. Yang ini dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang nombor 62, ayat nombor 10. Ayat nombor 10, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Maksudnya, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, ayat ini merujuk kepada selepas solat Jumaat. Apa ya yang Allah suruh kita buat selepas solat Jumaat? Bertebarlah kamu. Bertebarlah kamu untuk menjalankan urusan masing-masing. Maka selepas solat Jumaat, bila seseorang itu terus bangun, sama ada kerja pejabatnya ke, sama ada perniagaannya ke, sama ada nak hantar anak ke sekolah ke, ataupun apa-apa urusan lain, okey saja ia selari dengan ayat ini. Alright? Dan ayat ini kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Katsir pun, memang beliau pun menjelaskan ia adalah selepas solat Jumaat itu sendiri. Okey? Jadi sudah ada dalilnya. Kenapa nak dikiaskan pula dengan sesuatu yang lain? Okey, dan ada pun zikir yang dimasukkan di situ ialah dalam rangka kita bertebar di muka bumi ini mencari limpah kurnia Allah dengan urusan masing-masing, hendaklah kita tetap berzikir kepada Allah. Zikir ni dua maksud. Pertamanya yang umum, maknanya kita sentiasa mengingati Allah. Kedua dalam apa yang kita buat. Katakan seorang itu dia peniaga, maka dia ingat kepada Allah. Maka dengan ingat kepada Allah itu dia sentiasa memberi perniagaan ataupun melakukan transaksi-transaksi perniagaan secara jujur, secara amanah ya. Jadi semua orang dalam bidang masing-masing bila ingat kepada Allah tu dia melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh ketakwaan. Dia bukan merujuk kepada zikir selepas solat Jumaat. Maka sekarang ini sudah ada dalil yang menjelaskan bahawa yang dituntut, yang dianjurkan selepas solat Jumaat bukannya zikir dan doa berjemaah, tetapi bertebarlah dengan urusan masing-masing untuk mencari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak pakai kias pun tidaklah tepat sebenarnya ya. Okey, baiklah. Katakanlah orang tu dia nak tetap juga zikir berjamaah selepas solat Jumaat kan. Okey. Bila sebut jemaah, ia adalah satu kumpulan orang yang melakukan satu perbuatan secara serentak dan dipimpin oleh seseorang. Solat jemaah, misalnya kan, sekumpulan orang solat bersama-sama dipimpin oleh seorang imam dan pergerakannya semua serentak. Sebenarnya bukanlah serentak, sedikit belakang. Maknanya imam dah rukuk, baru kita rukuk. Imam dah sujud, baru kita sujud kan. Okey. Dan solat berjemaah ini bermula dari takbir dan berakhir dengan salam. Selepas itu tak ada lagi dah hubungan antara makmum dengan imam. Tak ada lagi dah jemaah-jemaah itu. Dah fadilat-fadilat. Solat jemaah itu pun selesai apabila imam bagi salam. Kita pun bagi salam. Selesai jemaah. Okey. Jadi, di manakah datangnya syariat untuk zikir berjemaah? Bersama dengan imam serentak. Okey, jangan salah faham. Di sana memang ada hadis yang sahih daripada Abdullah ibnu Abbas yang menerangkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dia dapat mengetahui selesainya solat dengan dia dengar bunyi takbir kan. Ini dalil yang biasa mereka guna untuk berzikir secara kuat. Okey, tak apa. Memang hadis sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Abdullah ibnu Abbas tidak menerangkan bahawa mereka itu berzikir dengan kuat secara serentak. Serentak ni bahasa Inggeris, unison. Serentak dan mengikuti imam ataupun dipimpin oleh imam.
Ia bukan sebagaimana yang kita buat sekarang ni. Okey, jangan tokok tambah atas hadis. Hadis cakap macam tu. Yang ini Ibnu Amas mendengar radhiyallahu anhuma mendengar bunyi takbir. Dan dengan bunyi takbir itu beliau dapat tahu solat telah pun selesai. Beliau tidak menerangkan bahawa semua itu dilakukan secara serentak dan dipimpin oleh imam. Okey, jadi kalau nak guna hadis ni okey, tapi jangan tokok tambah untuk menjadikan ia dalil untuk zikir berjamaah dan dipimpin oleh imam. Kena ingat ya, amalan berjamaah itu selesai apabila imam memberi salam dan kita pun memberi salam. Baik. Okey, jadi bila kita dah faham perkara ni, tentang pertama tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengajar zikir selepas solat Jumaat ataupun mengamalkan zikir selepas Jumaat, selepas solat Jumaat. Kemudiannya berdasarkan ayat surah Al-Jumu'ah sendiri, bahawa selepas kita solat Jumaat yang dianjurkan ialah terus bertebar di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Maknanya teruskan dalam usaha kita masing-masing, dalam bidang kerjaya masing-masing, perniagaan masing-masing. Silakan. Bukannya Allah suruh kita zikir. Alright. Dan yang ketiganya, kalau nak kata zikir berjemaah tu pun, ia adalah secara bersendirian dengan suara yang kuat. Kalau nak pegang pendapat yang kata suara yang kuat lah. Ia bukannya serentak, bukannya unison dan bukannya dipimpin oleh seorang imam. Berdasarkan tiga perkara ini, maka apa yang dilakukan oleh individu yang seorang tu, yang tuan punya posting kata Wahabi, yang dilakukan oleh individu yang seorang tu betul lah. Maknanya dah habis solat Jumaat, dia terus bangun bersama dengan anak-anak dia untuk keluar masjid kan. Maka betul lah apa yang dia buat, sebab di sana tidak ada dalil bahawa Rasulullah SAW ada berzikir selepas solat Jumaat. Nombor dua, dalil yang ada, yakni ayat daripada surah Al-Jumu'ah, ialah kita selepas selesai solat bertebar di muka bumi ini mencari kurnia Allah. Jadi si individu tu dengan anak-anak dia nak keluar atas urusan nak hantar anak ke sekolah atau apa-apa lain, betul lah tu ada dalil. Dan yang ketiga, urusan berjemaah ataupun hubungan jemaah antara kita sebagai makmum dengan imam selesai dengan salam. Dah habis dah pun. Kan? Jadi, andai benar wujudnya individu itu dengan anak-anaknya yang segera keluar dari masjid selepas selesainya solat Jumaat, maka betul lah apa yang dia buat. Okay, jadi di sini dapat satu petunjuk bagaimana yang dituduh-tuduh sebagai Wahabi tu sebenarnya tak salah pun. Apa yang dia buat itu adalah betul. Sebenarnya saya pun selepas solat Jumaat, bila imam bagi habis salam, saya terus bangun. Kalau lambat pun mungkin sebab kita saf di hadapan, nak keluar tu mungkin lambat lah. Itu je lah yang mungkin jadi penghalangnya tu. Okey, jadi saya sendiri selepas solat Jumaat pun memang saya akan bangun awal. Cuma kalau kadang-kadang Alhamdulillah saya ada masa lapang, saya pergi masjid surah awal, dapat duduk saf hadapan. Jadi bila nak keluar tu, yang menahan saya daripada keluar ialah kerana adanya lagi jemaah di belakang. Jadi tak mahu nak lompat-lompat atas bahu ke apa kan. Okey, jadi apa yang dituduh sebagai Wahabi itu betul lah sebenarnya. Melainkan, melainkan sebab soalan pertama, poin pertama tadi saya tanya soalan kan. Di sana ada dalil sunnah fi'aliyah atau sunnah qauliyah atau sunnah takririyah sekali bahawa terdapatnya dalil untuk berzikir selepas solat Jumaat bagi kita kaum lelaki ya. Baik, jadi demikian sedikit ulasan saya. Di sini kita juga dapat lihat betapa murahnya, betapa kosongnya tuduhan Wahabi ini, begitu mudah disebut-sebut, begitu mudah dikata-katakan. Tak kisahlah, mungkin individu tu betul-betul wujud ataupun tidak, tapi begitu mudah dituduh sebagai Wahabi. Padahal jika kita semak dengan lebih lanjut, sebenarnya di sana ada dalil, ada hujah dan ada alasan. Dan sebenarnya pun, kalaupun di kalangan para penonton mungkin tak tahu tentang tiadanya dalil zikir selepas solat Jumaat, adanya ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah itu sendiri yang menyuruh kita bertebar di muka bumi mencari karunia Allah. Kita semua keluar kerana sesuatu urusan. Mungkin macam tadilah, kerja ke, nak berniaga ke, nak hantar anak ke sekolah ke, mungkin motor parking depan pintu
masjid, pintu surau, bukan pintulah, gate utama kan. Kereta kita menghalang orang lain ke, ataupun apa-apa urusan. Tak ada kaitan dengan Wahabi pun. Okey. Jadi, itulah. Tuduhan-tuduhan Wahabi ni dilontarkan macam dalam video saya sebelum ni. Dilontarkan oleh orang yang kurang. Dan hanya orang yang kurang juga yang akan mempercayainya. Ya. Baiklah, demikian sedikit ulasan dan react saya terhadap posting tersebut. Siapa yang tahu tuan punya posting tu, tahulah. Tak tahu, tak apa. He is not worth it for you to know, for you to follow him ke apa, ya. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.